Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sing soal madza yajibu lil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu. Madza yajibu, apakah sifat yang mesti lil anbiya'i bagi para nabi alaihimus salatu wassalamu. Jin jawab yajibu lil anbiya'i, mestilah bagi para nabi itu alaihimus salatu wassalamu arba'u sifatin. Tuh. Ialah 4 daripada segala sifat-sifat. Tu bermula yang wajib bagi para nabi itu ialah 4 daripada segala sifat-sifat. Wahya dan ia 4 sifat itu apa? As-sidqu, benar. Wal amanatu, terpelihara daripada mengakukan kesalahan. Wat tablighu, dan menyampaikan ma umiru bitablighihi, menyampaikan wahyu yang diperintah mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan menyampai. Wal fatanatu, dan bijak laksana. Kalau kita apa makna benar ni? Wa makna sidqi, dan bermula makna bagi benar fi haqqihim, pada hak mereka itu para anbiya. Bermula benar, makna benar. Kita baca kita Aqidatul Awan tu namanya. Arsala anbiya zawil fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Disebut ke 4 sifat ni menjalani di atas pendapat Asy'ariyah kan. Karena kalau ikut Maturidiyah, sifat yang mesti bagi para anbiya itu 3 lah. Siddiq, amanah, tabligh. Tapi kebanyakannya adalah kitab nazam tauhid yang dikarang oleh ulama, mesti disebut 4 lah. Wajibun fi haqqihim amanah. Itu adalah kitab matan Jawharatul Tauhid. Wajibun fi haqqihim amanah, wajib pada hak mereka itu para nabi itu amanah. Wasidquhum wadif lahul fatanah, dan benar mereka itu. Wadif lahul fatanah, dan bersifatlah bagi mereka itu dengan fatanah. Mislu zata tablighuhum lima atau, dan seumpama amanah, siddiq, dan fatanah itu juga ialah para nabi itu yang mempunyai sifat menyampaikan mereka itu. 5 atau bagi barang apa yang didatangkan wahyu kepada mereka lah. Wa yastahilu didduha kama rawaw. Itu adalah kitab matan Jawharatul Tauhid. Wajibun fi haqqihim amanah, wasidquhum wadif lahul fatanah. Wa mislu za tablighuhum lima atau wa yastahilu didduha kama rawaw. Itu.
Ya ngapa? Jawahir tauhid ngapa? Ngapa deh? Baru hafal apa? Aqidatul Awam dengan Kharidatul Bahiyah. Nah. Baik. Kalau kita apa makna benar mereka itu para anbiya mursalin ni, para nabi, para rasul ni, wa makna sidqihim, wa makna sidqi fi haqqihim, dan bermula makna benar bagi hak mereka itu para nabi, para rasul itu, kamu ialah keadaan khabarihim, khabar cerita mereka itu para nabi itu mutabiqan, muafakat, bertentangan, maknanya mutabiqan maknanya muafakat lah. Nah, mutabaqah, mutabiqan maknanya muafakat, berbetulan gitu. Lil waqi'i wa nafsil amri, dengar waqi' makna perkara hak realiti sungguh, wa nafsil amri, dan diri perkara tu. Tu. For kita kata, kalau orang panggil kita kata lembu tu ialah sebuah kereta. Tak kena lah ni. Lembu-lembu ni ialah sejenis kenderaan yang beroda 4 bahu. Kenapa? Kerana khabar kita kata lembu tu ialah sejenis kenderaan beroda 4 tu kena tak dengan realiti hak sebenar? Tak kena. Dia panggil bohong, kizbu. Nah. Tu walaupun kecil cakap. Nah. Tuan-tuan, para hadirin sekalian. Ni. Lembu-lembu tu ialah sejenis kenderaan yang beroda 4. Pakamnya petrol. No. Tapi bagi orang hak aling, mana orang hak tahu kata hakikat lembu tu apa? Dia suka apa dia ceramah ni. Nah, tak reti ni. Tapi bagi orang hak tak reti, gitu lah. Hebat ceramah ni. Nak boleh hurai belaka lembu tu je sejenis kenderaan. Beroda 4. Pakamnya petrol. Tapi kalau kita kata lembu tu ialah jenis binatang tanduk, kaki 4 bertebang tubuh. Atau orang panggil apa? Khabar kita tu berbetulan dengan diri perkara. Itu orang panggil benar. Dah. Maka para rasul tu begitulah para nabi ni. Tu makna benarnya orang panggil para rasul ni. Ialah khabar mereka itu, cerita mereka itu tu muafakat, berbetulan dengan realiti dan diri perkara yang berlaku. Benar-benar begitu sungguh. Tak kesok sikit pun, tak korek, tak tambah, tak ada nama tu, sama gitu, bizak, biji gitu. Apa kita ni ada gak tambah haji nama tu, nak sedap-sedap sikit, lemak manis, tak? Tu, Nabi tak, para anbiya al-mursalin tidak. Mana khabar mereka itu tu muafakat dengan diri perkara, kena sungguh dengan realiti hak sebenar. Fala yasduru minhum, maka tidak terbitlah daripada mereka itu anbiya kalbun oleh dusta aslan ay qat'an, semata-mata tak ada asal. Itu tidak pernah dusta para nabi, hatta dalam bentuk gurau sekalipun, dalam bentuk gurauan pun pastilah para nabi, para rasul ni tidak cakap bah pasti. Kalau nabi itu dusta, kalau para nabi itu dusta bohong, bermakna dusta juga lah Allah Ta'ala. Boleh kayak gitu? Allah Ta'ala dusta tu boleh kah? Tak boleh. Kekurangan atas Allah Ta'ala. Dia dusta pasal apa yang dusta? Dah. Jadi orang panggil kalau nabi ambil mursalin tak bersifat dengan benar, pastilah dia bersifat dengan dusta. Maka bila dia bersifat dengan dusta juga tu kenapa? Tasdiqul kadzib kizbun, karena membenarkan pendusta tu dusta ke? Tak? Tu maka dusta atas Allah Ta'ala tu muhal, mustahil, tidak mungkin sekali-kali Allah Ta'ala dusta. Kita baca sadaqallahul azim, telah benarlah oleh firman Allah Ta'ala yang maha agung tiba-tiba dusta. Mana tu yang benar kan? Kemarin ngaji dah orang panggil mukjizat tu menempati sadaqah abdi fi madda'wah, fi kulli ma yuballighu anni. Mukjizat Allah Ta'ala kurnia pada para anbiya, para mursalin itu menempati pada tempat pembenaran Tuhan kepada dakwah para nabi itu mengaku jadi nabi. Tiba-tiba kalau para nabi itu dusta, Tuhan benar pendusta. Dusta tak ada Tuhan? Dusta?
Berdusta atas Allah Ta'ala tu mustahil. Karena itulah fala yasduru minhum, maka tidak terbaik, tidak hasilah minhum daripada mereka itu para anbiya mursalin ini, kadzbun oleh kizbun, oleh dusta, nah ataupun kadzibun juga, kizbun pun boleh baca lakal tu. Nah, kadzbun, kizbun, tu kadzibun boleh. Dia boleh baca tiga. Kadzbun boleh, kizbun boleh, kadzibun pun boleh. Nah, tu dengan sukun keza, patah kekah ataupun kasrah kekah boleh, atau tidak disukun keza mana, tu di kasrah keza, kazibun boleh. Tapi yang lebih fasihnya kizbun lah. Nah, fala yasduru minhum, maka tidak terbaik, tidak hasil daripada mereka itu anbiya, kizbun aslan, oleh dusta semata-mata, ay qataan, tidak ada orang panggil pendustaan. Bahkan kalau Tok Gora pun Pak Nabi tidak berdusta. Nah, cara dia cerita hak masyhur tu kan. Hak orang tua makcik tu yang menangis-nangis tu. Bila tanya Nabi SAW kata, boleh tak ya Rasulullah doa ke makcik ni bila masuk syurga? Rasulullah kata, dalam syurga tak ada orang tua makcik. Menangis. Menangis sungguh, bacalah hadis tu. Nangis sungguh sampai Aisyah kita tanya Rasulullah, Rasulullah kenapa tu perempuan makcik tu menangis? Kata Yesus minta doa masuk syurga. Kata tak ada orang tua dalam syurga. Patut yang menangis-nangis pun yang menangis bagi tahu kepada makcik tu kata, nak makcik masuk syurga tapi dalam rupa muda, tidak tua dah. Panjanglah hadis tu, berbagai-bagai riwayat lah. Nak cek balik lah, tengok. Wa ma'nal amanati fi hatihim, dan bermula makna bagi amanah. Tu ataupun setengah ulama dia buat mari wa ma'nal ismati. Gitu. Sifat amanah ni dia satu makna dengan ismah. Amanah sini kehendak dengan makna ismah. Ada dengan makna ismah. Kama abbar anha al-ba'du lah, seperti mana telah mengibaratlah, kama abbar, seperti mana barang yang telah mengibaratlah daripadanya al-ba'du oleh sebahagian ulama. Setengah ulama yang bila sidik ismah tabligh fadhan. Nah, kita kata sidik amanah adab. Di amanah itu maknanya al-ismah tu. Itu maksud. Tapi amanah itu kepan itu tidaklah. Wa makna al-amanah, dan bermula makna bagi amanah yakni al-ismah fi haqqihim, pada hak mereka itu para nabi, para rasul ni, kaunu ialah keadaan zawahirihim, keadaan zahir tubuh badan mereka itu para nabi, wa bawatinihim, dan batin hati mereka itu para nabi, para rasul ni, mahfuzatan ay maksumatan, dipelihara, dijagai. Mahfuzatan sini dengan makna maksumatan ni. Kenapa begitu? Kenapa mahfuzatan ni? Mahfuz ni para aulia pun mahfuz. Apa beza orang panggil mahfuz dengan maksum ni? Nah, mahfuz dengan maksum ni ada beza lah. Tu Imam Qushairi dia sebut lagi kitab Lataiful Isyarah, dia kata apa? Al-anbiya'u ma'sumuna wal awliya'u mahfuzun. Mahfuzuna. Para nabi itu maksum, para awliya, para wali itu mahfuz. Beza mana faraq? Faraq di antara mahfuz, beza di antara mahfuz dengan maksum. Maksum ni mustahil mereka melakukan kesalahan pada akal. Mustahil para anbiya mursalin ni melakukan orang panggil dosa, maksiat, kesalahan, benda haram, benda makruh, benda khilaful aula, serta tak berlaku pada adaknya mereka melakukan kesalahan, gitu. Serta tak berlaku pada adaknya mereka melakukan kesalahan. Adapun mahfuz ni, tu haruh pada akal dan berlaku pada adat mereka melakukan kesalahan. Itu.
Tu Allah Ta'ala jaga serta harus berlaku. Pada akal dan pada adat tu harus. Harus para wali itu melakukan kesalahan dosa maksiat. Tu. Itu orang panggil beza antara maksud dengan mahfuz. Jadi wa ma'nal amanati fi haqqihim, dan bermula makna amanah pada hak mereka itu para anbiya mursal ini, kaunu zawahirihim, ialah keadaan zahir-zahir tubuh badan mereka itu anbiya mursalin, wa bawatinihim, dan batin-batin hati-hati mereka itu para anbiya mursal ini, mahfuzatan ay maksumatan, terpelihara, terjaga, dengan makna tidak berlaku sekali-kali, langsung tidak ada orang panggil dosa-dosa. Itu maksudnya minal wuku', terpelihara, terjaga tu minal wuku'i, daripada berlaku, daripada jatuh, daripada berlaku, fima, pada barang la yarda, yang tidak meredai la al-haqqu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana al-haqqu ni Allah Taala ni, allazi istafaha, allazi apa, allazi istafahum, gitu. Yang bermula Allah al-haq tadi, Allah Ta'ala tu istafahu, memilihlah akan mereka itu anbiya mursalin ni, ala sairil khalqi, di atas sekalian para makhluk-makhluk yang lain. Innallaha astafa minal malaikati wa rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala yang memilih sendiri para anbiya, para mursalin ni, di kalangan manusia. Bukan orang panggil boleh diusaha. Tak boleh kita nak usaha nak jadi nabi, tak boleh. Sebab tu lagi tak matan Jawharatul Tauhid sebab apa? Walam takun nubuwatun muktasabih. Gitu dah. Walam takun nubuwatun muktasabih walau raqa fil khairi a'la aqabih. Gitu. Ataupun walam takun nubuwatun muktasabah. Mana dah? Walau raqa fil khairi a'la al-aqabah. Gitulah molek. Walam takun, dan tidak adalah pangkat nubuwatun, kenabian tu, muktasabah, maknanya muktasabatun, artinya diusaha, boleh diusaha, tak boleh. Walau raqa fil khairi, jikalau sekalipun naik tinggilah. Walau raqa fil khairi, jikalau sekalipun naik tinggilah di dalam mengerjakan kebajikan, a'la aqabah, setinggi-tinggi peringkat, setinggi-tinggi, hebat sungguh lah. Ibadat kuat, berapi, berasak dahi-dahi. Jadi Nabi lah? Tak. Kenapa? Pangkat kenabian, kerasulan ni ialah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baba gana nak oyak ke orang hak oyak Nabi Adam berdosa makan buah khuldi, sedangkan Nabi tu maksum. Tak kena tanya dah lagi, tak kita ada sebut bahan ni. Sabar deh. Sabar, start ni Nabi kita tu sabar. Sikit, jangan wingatuk. Sikit lagi ada tu soalan seterusnya di hadapan ada. Soalan yang ke berapa ni? Yang ke sebelah. Kalau kita hari ni soalan ke sebelah. Idza kana al-isyanu mustahilan fi haqqil anbiya ya'lamu fa kaifa akala adamu minasy-syajarati allati nuhiya anha. Itu nanti kita jawab. Kita suruh kita minta Tok Syekh jawab lah. Sedap sikit. Tak payah saya jawab lah. Kita baca ya. Wa makna tablighi. Dan bermula makna bagi tabligh, menyampai. Para nabi ni menyampai. Itu apa makna menyampai? Kaunuhum, ialah keadaannya mereka itu para anbiya ni. Bayanu, meneranglah mereka itu para nabi, menyatalah mereka itu para nabi. Linnasi, akan manusia ni. Kulla, akan tiap-tiap ma barang. Amarahum, yang memerintahlah akan mereka itu Allahu, oleh Allah, bibayanihi, dengan menyatakan akan dia ma barang. Menyata, menerang. Bayanu tadi tu. Ahsana bayanin, seelok-elok, semolek-molek keterangan. Terang molek, jelas. Gitu dah. Jadi hak kita kalau kita mengaji lagi kitab lain tu, biasanya ulama ya akan bagilah mana tabligh sini, tablighu ma umiru bi tablighihi. Tu. Wahyu ni ada 3 kan? Ma umiru bi tablighihi, ma khuyiru bi tablighihi,
Nah, lepas tu yang ketiga apa? Ma yaktumu bitablighi gitu kah? Nah. Maknanya wahyu yang diperintah oleh Allah untuk menyampai semua sekali. Ni hak masuk dalam sifat tabligh ni. Ada wahyu hak diperintah, mana diberi-pilih. Khuyiru bitabligh, dia beri pilih. Tu. Ada satu lagi wahyu tu yang dilarang, disuruh sembunyi. Tu tidak boleh diberi, tidak boleh disampai. Maka tu Nabi tak menyampai. Adapun hak khuyiru bitablighi tu diberi pilih supaya menyampai ke tak menyampai ke siapa tu. Tu Nabi adalah menyampai ke Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ibn Yamani tu kan. Nabi siapa kata orang ni nama-nama munafikin dalam Madinah ni siapa dah. Bukan semua orang tahu. Hak tu Nabi tu diberi pilih nak sapa ke siapa-siapa, nak diamkan kepada siapa-siapa. Itu. Jadi hak orang panggil kita duk bercara ni sifat tabligh Nabi, anbiya, mursalin ni menyampai ni apa? Yakni ma umiru bitablighihi lah. Tu wahyu hak diperintah mereka itu dengan menyampaikan. Kalau gitu wahyu hak lagu ni. Falam yaktumu, maka tidak menyembunyilah mereka itu para nabi. Min zalika, daripada demikian itu ma tadi itu. Barang tadi itu. Syai'an, akan sesuatu apapun tidak disembunyi. Tu. Para nabi, para anbiya, mursalin ini wahyu Allah Taala perintah supaya mereka menyampai kepada semua. Hak tu mereka tidak menyembunyi sikit pun. Kalau nabi anbiya tu menyembunyi, bermakna kita pun disuruh menyembunyi ilmu jugalah. Faham tak? Tu klik-klik kapur seksa susuk kita ayah ngajar tauhid fiqh tasawuf. Hak tu hak maknanya balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tapi lah ni orang duk mengajar cerita belak-belak. Cocok waxing lekat gerpu lah bahu. Cerita apa benda tu? Cocok waxing ada cik-cik dalam tu lah. Cerita apa benda gitu lah kuliah. Cocok waxing umur orang tu berapa bulan je mati bah ni. Cerita apa benda gitu. Nabi ada turun di Gunung Jerai, di Bukit Kota Kinabalu mana kata kita nak mengarut itu apa? Orang kapur ni kita mengajar ni wi tauhid ya kemah, wi ibadat ya sah, wi hati dia bersih. Tu ya. Mana tauhid fiqh tasawuf tu? Tak payah tinggi-tinggi. Tu cerita apa pasal apa? Kapur baru ni pergi ke Mekah mana tahu Nabi ada tu Gunung Jerai mana ni. Ruh nak apa sini nama bakar masuk dalam tubuh kita ni. Apa cerita? Itu. Tu. Tak payahlah kita orang panggil taksub dengan pangkat-pangkat tu orang bui. Sekejap lagi saya nak suruh awak panggil saya Syekh juga. Dia nampak setara. Ni. Berat lah gitu. Awak siapa nak kritik-kritik? Dia Syekh. Awak siapa? Awak ustaz ya. Ustaz aku Syekh, aku tu panggil orang tak je. Syekh lu nak kira Syekh ada pada lorah pun orang tua. Man balagha arba'ina sanatan fa huwa syaikhun walau kana fasikola kana jahilan walau kana kafiran. Nanti ni. Syekh ni pada bahasanya orang siapa umur 40. Walau kafir, walau jahil, walau bodoh, walau petolak ni. Boleh panggil Syekh ke? Jadi bukan dipakat Syekh. Ni siapa anak murid dia kata mana? Awak nak kritik Syekh tak layak. Melainkan Syekhul Azhar boleh kritik Syekh layak sebab apa? Sama-sama Syekh. Tai tunggu. Syekhul Azhar tu memang betul-betul alim tu weh. Bukan jalan-jalan. Tu. Jadi kalulah para nabi, para rasul tu bersifat dengan menyembunyi. Tak raya. Tuhan Tuhan dia, Tuhan kekal, Tuhan kuasa, Tuhan lah segala-gala mengada meniada. Nabi senyap. Umat tanya Tuhan kita ada berapa Nabi? Banyak ekor. Mana gitu? Pak kita pun nak gitu juga. Kena menyembunyi juga ilmu. Kena khianat juga. Enggak. Padahal kita tu disuruh ikut para nabi. Kita disuruh dah ikut para nabi.
Disuruh tu disuruh kita ikut para nabi kan. Apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kamu, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, ikutan suri tauladan yang baik. Apa kalau Nabi Rasul tu buat kerja dosa tidak amanah tadi? Nah, macam Fuad Abbas yang kata boleh berlaku buat dosa maksiatun hakikiyah. Oh, jadi kita pun boleh juga buat maksiat hakikiyah ni. Ide, betul tak? Sebab kita disuruh ikut Nabi. Oh, Nabi pun ada maksiat hakikiyah. Apa tak lagi? Maksiat hakikiyah ni apa maksud? Yakni dia buat mukhalafah, dia buat benda hak Tuhan tegah, dia menentang perintah Tuhan, serta dia kosak lagu tu. Tuju nak menentang Tuhan, faham tak? Dia tak sama dengan cerita Nabi Adam ni. Ni kita menyatakan. Nah, dah. Nabi Adam tu Allah Ta'ala sebut tak? Fanasiya, maka lupa. Gitu. Walaupun ayat hak lain Tuhan kata wa'asa. Asa tu pada bahasanya banyak makna. Faham tak? Ni istiqmal makna apa? Ni bab istiwa jauh pula. Nah, bab istiwa boleh pula sesuai makna. Kita tak boleh pegang duduk bersela istaqarra ke tarabbuk. Nah, ke kenapa? Ini tidak sesuai. Nah, boleh pula istiwa banyak makna boleh pilih. Tapi bila ni Tuhan sebutlah Quran wa asa adamu rabbah. Oh, tengok. Dan telah bermaksiatlah oleh Adam akan Tuhannya. Kata Fuad Abbas ni dalil kata berlaku maksiat hakikiyah pada para nabi. Weh, asa tu giceklah kamu muhik tu berapa makna ada. Nah, lagi. Sabarlah. Jadi kalau para nabi tu dia buat maksiat hakikiyah. Macam Fuad Abbas kata, dalil mana kan nabi tu panggil buat maksiat hakikiyah? Tu tengok dalam Quran kata, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir li dzambika. Nah, kata hendak tahu olehmu akan bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Wastaghfir li dzambika, maka tuntut keampunilah dosa-dosa engkau. Wastaghfir li dzambika, wastaghfir li dzambika, dan tuntut keampunilah daripada Allah Ta'ala bagi dosa-dosa kamu, hai Nabi Muhammad. Tengok. Artinya Nabi Muhammad tu ada dosa. Ada tapi apa? Maksiat hakikiyah, tapi apa dia panggil? Saghirah. Nah, dosa kecil. Apa? Dosa kecil yang tidak menunjukkan kerendahan. Ya tukar tu. Tu dalam sifat a'radul basyariyah la tuaddi ila naqsin bimaratibihimul aliyah. Aduh. Kalau dia maksiat hakikiyah ni tidak duk bawa apa. Memang maksiat hakikiyah tu bawa rendah dalam martabat seorang nabi tu. Bukan nabi dah. Ada depan mana ayat Quran? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, depan mana? Tuhan apa habis dah kalau ada dosa muha dulu lagi akhir. Tak ada dosa tu makna. Nah, patut ni wastaghfir li dzambika itu ayat bukan apa? Zambun kazunubi. Bukan dosa seperti dosa-dosa. Kufrun laisa bukan kufur seperti kufur-kufur. Ada ke kita dengar? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun. Siapa dak hukum dengan hukum Allah Taala maka kufur. Kufur mana tu? Kufrun laisa ka kufrin. Kufur bukan seperti kufur. Dosa bukan seperti dosa. Patut apa yang panggil? Dengan martabat kenabian tu, benda hak Nabi buat tu tak sepatutnya ditahak dia lagu tu. Dia panggil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin lagi akibah. Sebab tu tak boleh nak terima kata Abbas ni betul-betul kuat pure ahli sunnah, berjuang akidah ahli sunnah Asy'ariyah wal Maturidiyah tidak. Mereka tu ialah muzabzik. Jadi kerana itulah kita kena contohi Nabi. Mana tengok para Nabi, tengok bayanu linna, menyata menerang mereka itu akan manusia. Kullama akan tiap-tiap barang amarahum yang telah memerintahlah akan mereka itu Allahu oleh Allah bibayanihi dengan menyatakan akan dia barang
ahsana bayan, seelok-elok penerangan. Maka sebab tu seksa kita balik kapur seksa, nah, ngajar molek kapur yang dua hari pak mazhab tu. Nah, dah tu ni. Orang tanya mana ustaz ketut ni batal ke tak? Mengikut mazhab ni batal, baru tak batal. Ni kata khilaf sikit, batal kata kalau bunyi kuat, batal kuat. Oh jangan. Nak buat penio yang kapur. Pas batal tak batal tak ikut nak buat mana. Jangan. Nah. We nyata molek kita klik kapur kita orang mazhab Syafi'i belakang ngajar kita Syafi'iyah. Nah, akidah ahli sunnah wal jamaah, ngajar Faridah, ngajar Ummul Barahin, Aqidatun Najih. Tu juga lah. Tu mengajar orang panggil risalah Kusyairiyah, penawar bagi hati. Nah, apa lagi? Kita tasawuf lah. Nah, Bidayatul Hidayah. Ngajar kita tu Minhajul Abidin. Ikutlah. Tu. Itu orang panggil makna balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Mana hak fardu ain tu kena siapa? Iman, Islam, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf. Nah, akidah, syariat, akhlak. Hak tu ya. Ayat apa ni? Tu Nabi nyata tu. Ada pun hak tinggi-tinggi pada tu Nabi. Kalau orang panggil wahyu hak tadi khuyira bitablighi. Nah, diberi pilih Nabi nak siapa. Nabi tidak menyapa kuasa. Nah, tidak kata mari semua saya nak cerita ni. Orang munafik sini ni ada senarai dah ni. Dah. Nabi panggil Huzaifah bin Yamani bisik. Nah. Tu ni orang munafik di Madinah ni nama sekian-sekian tempat tinggal sekian-sekian. Ni tu. Bukan semua Nabi siapa, Nabi diberi pilih. Nah, samalah. Ilmu hak bahasa rahsia-rahsia, hak tinggi-tinggi hakikat-hakikat tu tak boleh kita nak ngajar dengan secara live. Nah, terbuka. Nah, kata ni. Pamari subhanal haq mengaku Tuhan pula. Orang kata hang berat lah. Kafir dah ni. Nah. Kalim ma'an nas biqadri uqulihim. Ada kan lah. Dalam hadis yang kata kalim ma'an nas. Cakaplah dengan serta manusia itu biqadri uqulihim, dengan sekadar akalan mereka itu. Itu. Baik, habis. Falam yaktumu, maka tidak menyembunyilah mereka itu para nabi min zalika, daripada demikian itu ma'amarah, itu barang yang memerintahlah akan mereka itu oleh Allah tu dengan menyampaikan itu syai'an, akan sikit, akan sesuatu apapun. Tidak ada yang nabi tidak menyampaikan. Semua nabi siapa. Habis itu wa ma'nal fatanati, dan bermula makna fatanah. Jadi kalau Maturidiyah dia tak bila ada fatanah. Kenapa? Dia kira lazim. Mana? Lazim daripada seorang itu boleh menyampai, pasti dia kena cerdik. Kalau dia tak cerdik boleh nyapa? Tak boleh. Orang lari ambil mikrofon tahu nak cakap apa? Temu ni cakap apa? Tahu. Nah, jadi orang nak bercakap ni, orang nak menyampai mesti kena cerdik. Tu. Tu. Tersalah. Tak boleh kata tersalah. Kena kata atas rupa nampak salah, hakikat tidak salah. Nanti bawah tu ada ayat. Wa ma'nal fatanati, dan bermula makna bagi cerdik bijak laksana mereka itu para nabi ni, kaunuhum, ialah keadaan mereka itu para nabi ni, akmalal khalqi, semulia-mulia kejadian atau sesempurna. Akmala ni mana? Sesempurna. Sesempurna kejadian fin nabahati, pada ketajaman fikiran, wal fahmi, dan kefahaman. Itu makna orang panggil apa? Orang panggil cerdik. Asal al-fatanah mana? Tafattunu. Al-fatanah tu hiya tafattunu wat tayaquzu. Nah, itu orang panggil fatanah. Tu. Apa? Al-fatanah tu. Al-fatanah tu hiya fatanah hiya at-tafattunu wat tayaquzu liilzamil khusumi wa ibtalid da'wahum al-batilah. Itu maksud. Mana orang panggil fatanah cerdik dan pikat di dalam membatalkan. Tu apa?
menyerang musuh-musuh, membantah musuh-musuh, khusum tu makna musuh-musuh, dan membatalkan dakwa-dakwa musuh yang batil. Tu. Maka dalam Quran itu banyaklah Allah tak cerita bagaimana para nabi itu berdebat, berhujjah. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima. Nah, ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Itu. Banyak dalam Quran Allah tak cerita para nabi dulu berdebat. Bahkan nabi kita pun disuruh wajadilhum billati hiya ahsan. Dia nak berdebat lah. Kena orang panggil fatanah, kena cerdik bijak sana lah. Maka sebab tu para nabi tu sifat dia satu lagi hak mestinya ialah cerdik bijak laksana. Ada pun kita tu tak pasti lagi boleh berdebat ke tak boleh. Sebab tu kena belajar orang panggil nak berdebat tu kena ada pengaji kita. Adabul bahthi wan munazarah. Adabul bahthi wan munazarah. Satu mata pelajaran ilmu tu. Adabul bahthi wal munazarah. Kalau gitu makna fatanah tu apa? Kaunuhum ialah keadaan mereka itu para anbiya, mursalin, para nabi, para rasul tu akmalal khalqi, sesempurna makhluk Allah Taala fin nabahati, pada ketajaman fikiran, wal fahmi, dan pada kefahaman. Dah. Itulah makna orang panggil cerdik para rasul. Sing soal. Madza yastahilu 'alal anbiya'i 'alaihimus salatu wassalamu? Apakah sifat yang tentu tidak di atas para nabi alaihimus salatu wassalamu? Tu. Maka orang panggil mustahil ni, orang panggil apa? Benda hak kita retinya lah, tak boleh beripu dengan pak hak wajib, hak mesti tadi. Itulah. Jin jawabnya yastahilu, tentu tidak, alal anbiya, di atas para nabi alaihimus salatu wassalamu tu arba'un sifatin, ya, oleh 4 segala sifat-sifat. Tu orang panggil apa? 4 segala sifat ni tentu tidak tu diddu sifatil arba'ati alwajibati fi haqqihim. Lawan diddu sifatil arba'ati, lawan bagi segala sifat-sifat yang 4 alwajibati yang mesti fi haqqihim, pada hak mereka itu. Tengok. Mana 4 tu? Wahya, dan ia pak tu al-kizbu atau al-kazibu atau al-kazbu. Al-kizbu, al-kazbu, al-kazibu, boleh belaka. Dusta. Dusta tu mana? Diddus sidqi lah. Wa diddus sidqi al-kizbu. Lawan bagi orang panggil benar tu ialah dusta. Wal isyanu, bermaksiat. Tu. Lawan bagi apa? Al-khiyanatu tadi. Wa diddul khiyanati al-isyanu au maksiatu. Boleh? Lawan bagi khiyat apa? Lawan bagi amanah, lawan bagi ismah tadi tu ialah maksiyah atau isyanu atau khiyanatu. Khianat. Kita duk puja macam bedeng duk puja tokoh tu. Dia kata tokoh ni baik ni, tak mungkin lah ustaz, you buat salah ini. Ingatlah kita ni. Tak ada ni para nabi, para rasul je hak maksum. Lagi orang ni mestilah ada orang panggil kesalahan, dosa-dosa dan sebagainya. Tu. Cuma zahir ke tak zahir, berat ke tak berat. Kalau dosa tu bersabit dengan diri sendiri tak apa. Mana? Minum arak dalam rumah. Togong arak dalam rumah. Tak semaya bel, tak puasa rohok. Sini. Tak ada. Tapi kalau bersabit dosa dengan maslahat umum dia panggil. Mana seorang tokoh ni pastilah dia ni orang panggil panutan orang. Faham tak? Sebab itulah tokoh buat salah dengan orang biasa buat salah, dia tak sama. Beratnya dosa, berat kesalahan orang tokoh lagi buat salah. Betul tak? Sungguh lah, kerana orang tuju ke dia kan? Orang nampak dia, orang tengok ke dia panutan, suri tauladan. Sebab itulah kita orang-orang jadi tok guru ataupun ustaz ataupun pelajar agama. Memang kalau kita duduk rumah tak main-main ya sunat, jarang sekali. Kalau semaya pun duduk belai-belai malahnya. Tapi bila kita pergi sejik, tak boleh gitu. Tak boleh buat perangai, orang panggil perangai apa tu, bola.
Terbolah supaya kita duk sore agama. Sebab apa? Sebab kita tu ada mata-mata manusia yang memandang. Kalau ikut hukum tasawuf memanglah orang panggil kalau gitu tak ikhlas lah tu. Iya ni nak cerita hukum fiqh, bukan nak cerita hukum tasawuf. Buku tasawuf tu dalam hati masing-masing pakat beki lah. Ni buku fiqh, buku syariat. Orang hak jenis ada panutan kalau pergi masjid kau di khalayak ramai dia kena jaga muruah, kena jaga akhlak, semaya sunat, kena semaya. Supaya orang awal ni tengok. Oh, ustaz semaya sunat, ustaz zikir, ustaz wirid, doa, kita kena buat gitu. Sebab orang contoh dia. Kalau jenis ustaz tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka handphone. Halo. Orang awal mana? Saya kalau lopak selalu. Tak ada ni. Gitu. Jadi kita tu ada panutan ni tak boleh itu. Dia tak sama. Maka sebab tu jangan kita taksub bodoh. Ada orang tak faham kita kata taksub bodoh, kata bodoh. Kita taksub bodoh, taksub buta tuli. Tak boleh taksub buta tuli. Oleh kerana kebaikan dia buat. Ya, naik setinggi mana kebaikan manusia macam biasa, macam kita hak biasa ni tak akan siapa ke perekat maksum. Tak ada imamul maksum dalam ahli sunnah wal jamaah. Pasti ada salah, pasti ada buat dosa. Cuma tengoklah kalau dosa tu hak diri dia sendiri. Tu haram kita duk buka kata giti kau kira tu ni. Kita duk ayak kau orang, dia tu nampak dia mengajar lepas-lepas tu. Kogok agak haram. Oleh kenapa dosa tu dia buat dia dalam rumah dia sendiri. Tak? Tak bersakut dengan hak adamiyin, dengan hak anak Adam. Tapi kalau jenis dosa tu bersakut paut dengan hak anak Adam, mana? Buat program, buat ngajar, padu ita tengok. 14 orang anak murid ni siapa yang comel-comel. Dia ni. Ni aku ada 14 je hak tengok semua ya. Tak tahu daftar hak lain tengok kat arah ni. Mana yang comel-comel tengok. Ni nampak comel ni. Janda ke? Tu. Pas mula nak ngejah, nak ngetek, nak cakap ngarut. Ini orang panggil apa? Tak boleh. Maksiat tu tidak sampai dengan diri dia kalau dia dah. Dia pergi buat khianat kepada orang lain. Sebab tu zina dengan pelacur, dengan zina dengan apa orang panggil dengan orang hak kita paksa macam rogo tu. Tak sama rasanya. Tak sama. Zina dengan pelacur tak sama dosa dengan zina dengan orang anak dawa kita heret, kejung, rogo, tak sama tu. Kenapa? Kerana hak ni ada muruah dia. Dia jaga muruah dia ni. Hak ni memang kerja dia ada pelacur. Sebab tu hadis Nabi kata iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Kena ingat zina ke apa tu maksud dia? Jauhi. Iyyakum wal ghibah ay ba'id nafsaka 'anil ghibati. Mana jauhi diri kamu daripada mengumpat. Fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Kerana mengumpat tu lebih dahsyat daripada dosa berzina. Zina mana tu? Bukan zina rogo dah. Zina hak dimasuk. Sedap bang weh. Dah lapar pula perut. Payah masuk gini. Zina hak dimasukkan lebih dahsyat dosa mengumpat daripada berzina tu ialah zina dengan pelacur. Ada pun zina dengan anak dara orang. Hak merdeka, hak bukan kerja pelacur, hak kita pacing dia. Dia kata eleh, takkan terjadi kalau bertepuk sebelah tangan. Ada sedap. Tak siapa dia mula-mula pacing. Pas mu ingat kamu sore ada play tak ada borik ke mana? Siapa hak mula-mula pacing? Mu hak mula-mula pacing. Mula-mula ngayak orang panggil. Mula-mula ngorak, mula curi. Berapa kali dah tak bersama dengan suami awak? Tanya benda gitu. Tidak kepada kita buat orang panggil program keluarga sunnah. Sunnah abahmu 700 sepala tu bukan sunnah, punah. Lepas tu dia cek, ni berat ni, jemak dah. Dia tengok dah mana ni. Orang panggil apa? Keluarga ni ada bermasalah dengan suami dia ke apa. Okey, lepas ni kita mesej chatting. Tu bahaya tu. Dosa gitu bukan orang panggil dosa hak wajib kena susu. Wajib kita kena royak ke orang ramai. Supaya orang ramai menjauhi. Lagu tu kita boleh tengok bak aib, muka aib, hak mana hak boleh, hak mana hak tak boleh. Ni kira aib belaka, tak boleh. Hak kenal ke anakmu baru mu tahu.
Gitu ah. Dia nasiya ni kalau lagi tak kena ke dia, dia buat macam dia malaikat ah. Nah, jangan buka aib gini-gini. Kalau anak tina mung tu kena lagu tu, lagu mana? Bini mung kena lagu tu. Nah, ada kakak adik tina mung kena lagu tu, lagu mana? Nah, contoh, lagu mana? Okey, contoh. Saya ni ustaz ni. Nampak tak saya ni ustaz? Saya pergi khianat kakak akik. Saya buat khianat ke kakak akik. Akik lagu rasa lagu mana? Tak apa ke? Tak apa. Ini ustaz saya. Abah mu lagu tu. Cik mu aja. Mu kena serai lah. Faham tak? Berak ni menatau ustaz gila set ni. Begitu lalu. Mana buat gitu? Kakak aku kena dah. Berapa? Supaya orang menjauhi. Mu tolong orang tu daripada. Mu tolong ustaz tu kata jangan melakukan maksiat. Itu maksud. Tolong orang kena zalim dengan orang yang menzalimi. Apa tolong? Tolong jangan video buat maksiat. Mudah-mudahan dia bertaubat. Faham tak? Lagu tu bukan akid senyap. Biarlah. Saya tak tergamuk lah. Nanti orang tuduh saya memfitnah pula. Sebab ustaz ni serbannya besar, janggutnya panjang. Dia mengajar tauhid, tak mungkin lah dia buat macam tu. Dia kata ni. Oh, waduh. Aku tak lagi gitu. Nah, orang tak ngaji agama lagi tu perangai. Dia kata ni. Sepatutnya akid lah. Kena report, kena royak. Nah, supaya apa? Supaya individu yang buat khianat pada kakak dia tinggal maksiat atau dihukum dengan adiknya. Orang lain pun jadi apa? Beringat. Lebih main tu nampak je lembut tu. Allah sayang kamu, kamu sayang Allah itu ni tu ni. Jangan main tu. Contohlah tu. Perih malam ni gerai tak apa. Tu. Dia kata tunggu mahkamah menentulah. Mahkamah dunia ni lagu tu lah. Lebih-lebih lagi kita ni mahkamah dunia main dengan orang ada dupiti. Juta-juta. Nah, gapo tak boleh beli. Jangan kata lawyer ke polis ke wartawan boleh beli. Tu hakim boleh beli lagi. Kalau dah ada piti juta-juta ni. Nah. Tu lagu tu. Tu. Dia pelik orang kita. Jadi asabiyah orang panggil. Nah, asabiyah tu panggil. Ta'assub. Asabiyah antu'ina akhaka 'ala zulmi. Mu tolong saudaramu di atas kezaliman. Berat ah. Allah kita tolong atas kezaliman. Tu tolong kerana dia tu zalim tu tak boleh. Tolong untuk menghilangkan kezaliman dia tak apa. Bukan disuruh. Wal kitmanu menyembunyi. Wal ghaflatu. Contoh. Nah. Mana? Akhir tu dia tengok saya tu. Ustaz Wano ni maya subuh dok ni. Contoh. Dah ada ni. Itu orang panggil aib ke apa tu? Aib sabit air amal tak? Bukan. Sabit diri saya sendiri dah contoh. Nah? Hari atake duk sebar kat dalam Facebook mana? Duk rakyat siap video. Daripada pukul 12 malam sampai ke pukul 10 pagi. Mana bukti Ustaz Pak tak semaya subuh. Nah, dia rakyat siap. Dia buat kamera kecil mana dalam bilik ni. Nah, mati pun dedah orang. Tengok. Ini ustaz dajjal apa semaya subuh budak gini-gini. Itu haram kerja tu. Kenapa? Itu dosa peribadi. Dia dengan Tuhan. Nah, dia dengan Tuhan. Dia tak merasa orang. Kalau dia orang panggil taubat, Tuhan apa selesai. Dia qada balik, selesai masalah. Tak qada pun ada mazhab atau tak payah qada. Mazhab Wahabi dia ni. Ada apa? Dia. Tapi bukan mazhab Wahabi lah. Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam rajih kata pendapat tak kena qada. Nah, itu. Itu ni khilaf. Tak perlu kita itu orang panggil buka ayat orang man ayyara li akhihi zambin lam yamut hatta ya'malah. Siapa yang menjaja-jaja aib saudara dia tidak mati dia melainkan dia sendiri buat aib tersebut. Itu. Lam yamut hatta ya'mal. Itu. Tu hak tak boleh ya. Kenapa? Kerana hak tu tak ada kait dengan kemaslahatan awal. Tapi akhir kata saya gagal lah ustaz ni gagal. Mengajar orang ceramah sedap. Tuas diri subuh lewat. Nak jaja kat tadi ke. Dosa dia kata. Nah, kenapa hak tu tidak aib maslahat orang? Itu dosa dia dengan Tuhan. Dia boleh taubat dengan Tuhan, dia boleh qada semaya. Tu. Panjang sikit hal ni. Perih sikit. Wal kitmanu dan menyembunyi, wal ghaflatu dan ghaflah ni mana lalai lah. Naknya orang panggil lebih orang panggil apa? Lebih orang panggil lebih tepatnya apa?
labudah. Nah, labudah ke? Orang panggil hak bodoh tu. Baladah. Baladah. Hak lebih tepatnya orang panggil awal bagi fatah ni baladah. Apa? Iaitu bodoh. Tu. Kalau ghaflah ni mana lalai. Boleh juga. Tapi orang panggil lalai ni artinya apa? Lalai lah. Musuh tanya dia pening. Abu Lahab tanya, lepas tu Nabi duduk nengung tengok kau apa tak tahu. Boleh juga. Tapi kurang tepat sikit lah. Betulnya fatanah tu wadiddul fatanati al-baladatu. Nak bodoh. Ataupun sebenarnya adamul fatanah lah sebenarnya begitu. Ketiadaan cerdik. Begitu. Tak ada cerdik tu masa habis lah. Ghaflah. Baladah lah masa habis lah. Lalai, bodoh. Habis. Wa kadzalika dan seperti demikian itu juga yastahilu alaihim, tentu tidaklah di atas mereka itu para anbiya, para nabi. Tu tentu tidaklah di atas mereka itu para anbiya, para nabi ni. Kullu sifatin, tiap-tiap sifat. Tiap-tiap sifat tu'addu indan nasi minal uyubi. Yang dibilangkan tiap-tiap sifat itu yang dibilangkan ia indan nasi di sisi manusia minal uyubi, setengah daripada perkara-perkara yang keaiban. Nah, benda-benda aib. Maknanya masyarakat situ, tradisi adat situ membela ni aib. Nah, maka para nabi tak akan bersifat dengan sifat yang membawa kepada aib. Yang dibila oleh manusia kata aib ni ada. Wa illam takun minaz zunubi, itu orang panggil raya. Dan jika sekalipun wa illam takun, dan jika sekalipun tidak adalah ia minaz zunubi, setengah daripada dosa-dosa. Bukan dosa, bukan. Tu tapi dia tu membawa aib di kalangan manusia. Maka ketika tu tidak juga para nabi, para rasul tu bersifat lagu tu. Mana contohnya? Kadana atil hirfati, seperti kehinaan pada pekerjaan. Hina pada pekerjaan. Tu hija gapo? Hija duduk apa? Cuci bilik ayam contoh. Aku siapa? Itu hija hina tu. Kerak rambut orang, guti rambut. Itu orang panggil antara hija-hija yang leke-leke. Maka para nabi tu tak ada hija lagu tu. Tak ada dah. Cuba tengok para nabi. Kalau tidak nane nego. Jadi dua tu tidak nane nego. Jai. Lagi apa lagi? Raja. Menteri. Tu hija-hija hak besar-besar. Nabi Yusuf menteri. Nabi Sulaiman, Nabi Daud raja. Nabi Idris tu kaya. Nabi Idris tak soyak dia belaka. Moga segala ilmu mula di dia. Sebab tu nama dia Idris. Asal nama dia adalah IC Tanuh. Tanuh atau apa? Dua nama. Apa? Ingat tak? Tak ingat nama. Khunuhun atau Tanuhun. Tu nama Nabi Idris. Apa panggil Idris sama? Kerana kuat dars. Kuat ngaji. Dah dia mula-mula buat lembing, buat pisah, buat alat-alat senjata. Dia hak rekod ilmu matematik, ilmu hisab. Dia. Dia hak mula-mula mereka pakaian yang diguna daripada benih. Sebelum tu orang guna kulit laka. Dia rekod jahit daripada benih. Tu orang panggil Akhnuh. Tu. Akhnuh pun ya, Tanuh pun ya. Tu Nabi Idris. Tu. Lagi ke bagi? Nabi kita Muhammad SAW pun gembala, nego. Iyalah ke? Gembala, nego, menaneh, iyalah ke? Tu kita. Itu para nabi. Ada pun hijau guti rambut, beki kasut. Tu bukan orang panggil hijau yang mulia. Ada juga. Tidak, para nabi tu hijau lagu tu. Mana? Kadana atil hirfati, seperti hina pada pekerjaan, awin nasabi, atau hina pada keturunan nasab. Anak zina contoh, anak tidak sah tarah. Tak ada para nabi lagi tu dah. Semua para anbiya, para mursalin ni anak yang sah tarah, yang diketahui dengan masyhur nasab-nasab mereka. Dah. Tu. Au tunafi ni
Atah pada kata tu'addu. Atah pada kata tu'addu lah. Ay wa kadzalika yastahilu alaihim. Dan seperti demikian itu juga yastahilu alaihim, tentu tidaklah di atas mereka itu para nabi, para rasul, kullu sifatin, oleh tiap-tiap sifat, tunafi hikmat, menafikan akan hikmah al-bi'tsati, akan hikmah bagi dibangkitkan jadi rasul, jadi nabi. Mana kasamami wal bakami, seperti peko, nah bisu, ayolah ke jadi nabi wano bisu, nah jadi Nabi Wano pekak, umat nak tanya tu dengar. Nah, ya Nabi Allah, tak tahu, muka pekak ada gitu. Ternafi orang panggil hikmat dibangkit jadi rasul. Nabi-nabi itu nabaun. Nah, mana? Pembawa berita, pembawa khabar. Nah. Tiba-tibanya nak bawa khabar Wano, ya sendiri bisu. Nak panggil orang. Tentu tidak. Tidak juga bersifat dengan sifat yang meluputkan hikmat seorang itu jadi rasul. Habis itu. Kemudiannya yang ke-11-nya, ni soalan yang dia tanya tadi. Idza kana al-isyanu mustahilan fi haqqil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu. Idza kana, apabila adalah al-isyanu, kemaksiatan, penderhakaan, penentangan, itu mustahilan, jadi benda yang tentu tidak, fi haqqil anbiya, pada diri para nabi alaihimus salatu wassalamu, pakai maka bitapo koh akala Adamu, telah memakanlah oleh Adam, minasyajarati, daripada yakni makan buah khuldi di pokok, bukan makan pokok, bukan. Akala Adamu minasyajarati, memakanlah oleh Adam daripada pokok ini, memakan buah khuldi di pokok himtah, nama pokok tu. Yang mana pokok tersebut tu? Allati, yang bermula pokok tadi itu, nuhia, ditegah oleh Allah Ta'ala. Tu anha, daripadanya. Yang ini ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Akan Adam tu makan daripada buah yang ada pada pokok tersebut. Itu maksud. Lagu mana? Tu Jin jawab. Nak sambung malam ni selalu ke nak sambung malam esok? Panjang ni. Oleh kerana panjang ni, Iza kana al-isyanu inna Adam, duk ulang pula. Jin jawab, inna Adam, bahawasanya bermula Nabi Adam alaihi salamu, Nabi Adam alaihi salam tu akala, telah memakanlah ia Nabi Adam tu minasyajarati, sebahagian buah daripada pokok, allati, yang bermula pokok tu, nuhiya anha, yang ditegahkan Nabi Adam tu daripadanya pokok, bitariqin nisyan, ni dengar jalan lupa. Ini ingat molek. Tu kerana kalau kita buka kamu, Asa wa asa Adamu rabbahu faghawa, wa asa tu hagi nisbah ke asa, Nabi Adam tu bermaksiat. Asa ni pada lurahnya ada berapa mana? Ada dengan mana akhta, asa ke mana tersalah. Ada makna jahalah, mana bodoh, tak tahu. Asa ke? Ada makna nasia, walam yanwi, al-mukhalafah. Dah. Ada dengan makna lupa, padahal tidak meniat untuk menentang. Itu. Ada asal dengan makna at-tarku, meninggal. Ada dengan makna al-mukhalafatu, dengan makna menentang. Mana asal kita nak pakai di sini? Ini orang panggil tafsir Quran bil Quran. Wahai ahbash. Mana dalilnya? Qala ta'ala wa laqad ahidna ila adama min qablu panasiya walam najid lahu azma. Itu. Ni. Disebut molek tu. Qala Allah Ta'ala walaqad, dan sesungguhnya ahidna, telah perintahlah oleh kami, ila adama, kepada Nabi Adam, min qablu, daripada sebelum itu. Sebelum pada Nabi Adam tu makan buah khuldi di pokok imtah tu, sebelum tu Tuhan perintah dah, jangan makan. Itu mana? Tiba-tiba Allah Ta'ala kata fanasiya, maka melupalah oleh Adam. Nabi Adam lupa.
Ha, tu tengok. Ini ayat Quran ni. Walam najid lahu azman. Padahal tidak mendapatilah kami, yakni Allah Ta'ala lahu baginya Adam tu azman apa? Keinginan. Mana? Niat nak menentai Tuhan tu tak ada. Ha, itu maknanya. Nampak tak? Tu baca ayat wa asa Adamu rabbahu tu. Ha, nak pakai apa makna asa tu? Ha, tengoklah ayat ni. Tuhan kata mana? Fanasia. Maka asa tu dari segi lurah tu ada berapa makna tadi? Akhta'a, jahala, nasiya, at-tarku, al-mukhalafah. Ha, nak pakai makna mana? Pakai makna nasiya. Kerana Tuhan sebut dah makna apa? Fa'asa tadi. Faham tak? Ha, apa ada tak ngajar itu? Tak ada. Ha, dia kena pergi syarah sains-sains. Bong ngaji dengan abah. Dia maruh lalu, tak boleh lalu je. Oh, ayat sungguh ni. Nah, ke abah ada hujah kan? Hujah abah kan? Berapa? Fa'asa gitu ya? Wa'asa Adamu tu jelas Tuhan kata gitu. Telah bermaksiat oleh Adam akan Tuhannya. Lepas tu pakai zahir gitu lah. Ha, Wahbi. Buh Ahbas Wahbi tadi. Ahbas pun Wahbi. Apa? Tamassuku bizawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman min usulil bid'ah wal kufri. Patu kata Ahbah kepio ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Siapa pio? Kita. Nah, nah itu. Yakin ni. Siapa pio? Nahnu sautul haq. Nah, gitu. Saya kira sakit sirak kan. Kami suara kebenaran. Bukan dia. Bukan Baitul Sa'adah. Nah, bukan Sabri Iliyah. Bukan Abah-Abah Syawana ada di Malaysia ni, bukan. Kita hak mengajar betul ahli sunnah wal jamaah. Dia mau tak? Dia mau buat talbisu bil haq bil batil. Talbisul haq bil batil. Membuat kekeliruan yang hak ngaku ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi batil apa? Nak mempertahankan apa guru dia Abdullah Harari terpaksa kita ulama menjadi salah laku. Melainkan kena takwil hak mengikut syariat Abdullah Harari baru tu. Betul? Ini saya kaya ini. Ya, fakta dah, hujah, bukti. Masuk akal mah benar ni, tak tahu ni. Tu. Tengok. Ni Al-Quran, tafsir Quran bil Quran, ngaji ulumul tafsir. Nah, ngaji ulumul tafsir. Jangan duk guna ayat Quran gitu jadi Wahabi lah kita. Ha, tengok. Wan nasi dan bermula orang lupa. Nasi situ orang lupa, bukan nasi kalau kita duk makan hari-hari ikut bahasa Malaysia ni, bukan. Nah, tu. Sebab itulah agak rak dia pelik bila baca kitab kita. Man akalan nasi batalat saumu. Dia tu ni. Kau kan ada kan dia buat lucu lah bulan Ramadan tu. Siapa dia yang makan nasi, maka batal lah puasanya. Pelik orang Arab. Ai, makan nasi, makan dalam keadaan lupa pun batal juga. Pelik mazhab orang Malaysia. Kita tahu nasi di Malaysia tu hak makan buah dalam mulut. Nasi di Arab tu seorang yang lupa. Wan nasi dan bermula seorang yang lupa tu ghairu asih, tidaklah ia berbuat maksiat, bukan daripada perbuatan maksiat. Wala muakhazin dan tidak dihukum. Tu tidak dijatuh hukum dengan hukuman masuk neraka, tidak. Nah, tengok. Atau wala muakhazun boleh. Nah. Wala muakhazun dan tidak dihukum, tidak jatuh hukum. Habis itu. Wa amma nisbatul isyan ilaihi ay ila adamah. Dan ada pun bermula disandarkan isyan maksiat kepadanya Adam fi qaulihi di dalam firman-Nya Allah Taala wa asa Adamu rabbahu faghawa, dan bermaksiatlah oleh Adam akan Tuhannya faghawa maka sesat. Berat ni kalau kita baca terjemah gini ni. Faghawa maka sesatlah Adam. Summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Tu jawab bagi amma. Jawab bagi amma mana? Fali suduri suratil mukhalafati anhu. Itu. Sampai esok pula. Wa amma nisbatul isyani ilaihi fi qaulihi ta'ala wallahu a'lam.
Kantoi Baitul Sa'adah. Sebut dah. Saya tak cara orang dah saya sebut nama gitu ya. Nah, letih dah buat style juh pemelekap penyanyi nasyid itu tak itu. Sebut nama lalu lah senang tak ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa min qaribi ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apa soalan dia? Boleh bapa terangkan makna lafaz hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin tak? Lepas tu ada tak contoh hak kita boleh kata termasuk dalam ni dah. Antara contoh hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin ni antaranya ialah Nabi Adam makan buah khuldi. Tu nanti kita terasa hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Mana kebaikan orang-orang yang berbuat baik biasa-biasa itu sayyiatil muqarrabin ialah kejahatan atau keburukan di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, nanti kita